Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Saudara dan saudari rakan-rakan dalam Facebook yang dihormati lagi dikasih sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada petang Jumaat, petang yang penuh dengan keberkatan ini, dapat sama-sama kita bersiaran secara langsung melalui Facebook untuk kita membicarakan topik yang berkaitan dengan perubatan Islam, dan insyaAllah kita akan mulakan dengan tajuk gangguan ataupun tanda-tanda gangguan makhluk halus, jin maupun syaitan. Yang mana sebagaimana kita tahu bahawa antara kejahatan dan gangguan yang dilakukan oleh jin dan syaitan kepada manusia merupakan sesuatu yang ianya benar berlaku dan ianya diakui oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan hadis, di mana kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quranul Karim suratul Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Orang-orang yang memakan riba, tidaklah mereka itu bangkit ini pada hari kiamat nanti, melainkan seperti mana mereka bangkit seperti orang yang dirasuk oleh syaitan. Yang demikian itu ialah kerana mereka menyatakan bahawa jual beli itu sama seperti riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahawa adanya rasukan syaitan, gangguan syaitan kepada manusia, di mana orang yang makan riba di dunia, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan seperti mana mereka dirasuk oleh syaitan. Maknanya keadaan tidak sedar diri. Mereka dikuasai oleh syaitan macam orang gila. Maka begitulah juga kita melihat bagaimana situasi keadaan masyarakat sebahagian di kalangan mereka ada yang diganggu oleh jin dan syaitan. Cuma bagaimana kita nak mengetahui seseorang itu mengalami gangguan jin dan syaitan? Di sana ada beberapa tanda-tanda gangguan yang boleh kita kenali untuk kita melihat apakah tanda-tanda gangguan ini ada pada diri kita ataupun pada keluarga kita atau ada kepada orang lain daripada kalangan kita. Di mana mungkin ada orang dia tidak sedar dia diganggu oleh jin dan syaitan. Maka sebab itulah kita perlu mengetahui tanda-tanda gangguan ini supaya kita dapat untuk mengenali dan mengetahui dan juga dapat untuk kita bertindak dengan cepat untuk kita mencegah dan merawat
apabila kita mengalami tanda-tanda gangguan ini. Yang pertama sekali ialah sakit kepala yang berpanjangan. Sakit kepala ni makna kata kalau makan ubat pun hanya setakat menahan sakit untuk sementara waktu, tetapi dia tidak hilang. Kalau kita jumpa dengan doktor, doktor kata dia migraine, bagi ubat penahan sakit, tapi tak sembuh-sembuh. Kemungkinan ada gangguan pada orang yang mengalami sakit kepala. Makna kata perlu dirawat, perlu diruqyah untuk kita pastikan sama ada orang ini mengalami gangguan ataupun tidak. Perlunya begitu sebab kalau kita setakat bergantung kepada ubat-ubatan moden di hospital dan klinik, ia setakat hanya menahan sakit tetapi tak dapat untuk nak menyembuhkan sakit kepala yang kita hadapi. Yang kedua, badan terasa berat dan malas. Kita rasa malas, tak ada mood, nak buat benda pun tak jadi, nak kerja pun malas, nak beribadat pun malas. Rasa berat je badan, macam kita pikul sesuatu benda yang berat pada bahu kita. Ini pun sesuatu yang perlu kita tahu. Maknanya memang kalau ada tanda itu, kemungkinan dia mengalami gangguan jin dan syaitan. Yang ketiga, sukar untuk mendapat jodoh. Ini pun ia juga. Maknanya mungkin kalau dia nak kepada orang lain tak nak pada dia. Ataupun orang lain nak kepada dia, dia tak nak kepada orang itu. Ataupun mungkin bila mana dia masuk meminang, orang tolak. Ataupun orang yang nak dipinang itu dia tak suka. Berapa orang masuk pun dia tolak. Dia tak suka. Ataupun walaupun mungkin dia sudah ada dipinang tapi tak lama kemudian putus tunang. Ada. Ada yang sampai ke tahap putus tunang lebih 10 kali. Dia pun heran. Ini suatu benda yang tidak normal. Tidak benda yang pelik, yang luar biasa, bukan biasa. Yang keempat, badan terasa bisa-bisa. Rasa badan tu menyucuk ya. Tak semena-mena. Badan rasa bisa, rasa menyucuk, rasa macam kena cucuk, kena cili dan seumpamanya lah. Ini pun ia juga. Yang kelima, sakit ketika ziarah orang meninggal dunia. Pergi ziarah orang meninggal, balik rumah terasa sakit. Maknanya. Jadi ini sesuatu yang tidak normal. Ataupun dia pergi ziarah orang, pergi ke kubur dan seumpamanya, dia masa sakit. Maka orang macam ni, eloknya dia tidak dapat untuk pergi ziarah orang sakit lah. Sebab kalau dia ziarah je dapat sakit dan seumpamanya. Yang keenam, sakit pinggang tanpa sebab. Sakit pinggang maknanya ialah kadang-kadang orang muda tapi sakit dah. Sakit pinggang ni pun satu hal jugalah. Kalau dah mungkin dah berumur tu mungkin cerita lain lah. Tapi kalau mungkin dia masih muda lagi, masih sakit, ini pun perlu kita cek lah. Apa-apa pun maknanya kena ruqyah, kena baca pada dia supaya mungkin kita dapat tengok kesan apa reaksi orang yang yang sakit pinggang ni. Yang ketujuh, sukar tidur malam. Nak tidur pun susah. Nak lelap mata pun tak lena. Ataupun mungkin bila dah tidur tu, dah jaga tak boleh nak tidur balik. Ataupun tidur tu tersentak-sentak. Maknanya tidur tu tak nyenyak. Sekejap jaga, kemudian tidur balik, jaga, tidur balik, jaga. Ini suatu benda yang tidak normal. Biasa orang mengalami gangguan ni begitulah. Dia sukar untuk tidur malam. Yang ke-8, sakit dada ataupun sesak nafas. Tak semena-mena sesak nafas, sakit dada. Cek, pergi ke hospital, hospital kata tak ada apa masalah.
tak mengalami sakit jantung dan seumpama, tapi sakit dada. Ini pun ia juga sesak nafas. Yang kesembilan, mimpi melihat binatang seperti ular, anjing hitam, kucing hitam ataupun binatang-binatang buas. Ya, maknanya ini pun satu benda yang biasa kalau orang mimpi macam ni, kebiasaannya dia mengalami gangguan makhluk halus ataupun jin dan syaitan. Ini satu gangguan pada diri dia, seperti mana dia mengalami mimpi itu, makna mimpi itu dari syaitan. Mimpi itu makna syaitan yang menjadikan dia dapat mimpi seperti itu. Maknanya mimpi yang tak elok, mimpi tak baik. Yang ke-10, bermimpi bayi ataupun menyusukan bayi. Ini pun dia jugalah. Setengah orang dia ada kala dia mimpi bayi ataupun mimpi ni dikerap berulang-ulang. Itu lagilah. Kalau mungkin sekali dua mimpi mungkin tidaklah serius. Tapi kalau mimpi itu berulang-ulang, selalu mimpi bayi ataupun menyusukan bayi, maka itu tanda ada gangguan jin. Yang ke-11, bermimpi berada di tempat yang tinggi. Mimpi berada di tempat yang tinggi. Ataupun jatuh daripada tempat yang tinggi. Itu jugalah. Ini pun antara bentuk gangguan yang dialami. Yang ke-12, bermimpi berada di tempat kotor, najis, tempat pembuangan sampah. Ini pun satu jugalah. Maknanya mimpi yang tak elok lah. Mimpi tempat yang kotor, mimpi tempat yang najis dan sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang tak elok. Tempat itu sebab tempat pembuangan sampah itu tempat selalunya jin berada di kawasan itu. Itu sebab kita jangan pergi duduk lepak pula di tempat pembuangan sampah tu. Sebab jin kafir ataupun syaitan suka kepada tempat-tempat yang busuk, yang kotor. Dia berbeza dengan jin Islam. Jin yang beriman dia tak suka. Semasa seperti juga dalam tandas. Tandas tu ada syaitan. Syaitan makna jin yang jahat berada dalam tandas. Jin yang beriman tidak ada di situlah. Yang ke-13, ada terasa benda bergerak dalam badan. Ada rasa benda bergerak dalam badan. Ataupun bila-bila dibaca tu ada benda bergerak dalam badan. Tu maknanya jin dalam badan dia lah. Itu pun ya, kadang-kadang bergerak kat kaki ke ataupun bergerak di kepala ataupun badan dan sebagainya. Tak kisahlah. Itu benda yang memang ada tanda dia mengalami gangguan jin. Yang ke-13, yang ke-14, bagi bayi kerap menangis. Menangis tu kadang-kadang ada waktu dia. Bila nak tengah malamnya menangis sampai ke waktu pagi. Itu pun dia jugalah. Yang ke-15, malas beribadat. Nak solat tu berat je. Nak baca Quran tu rasa berat je. Malas sangat. Tetapi benda-benda yang tak elok tu rasa ringan pula nak dibuat. Itu yang benda pelik tu. Yang ke-16, panas baran. Suka marah. Selalu nak marah, kadang-kadang benda yang kecil pun dia marah. Ini pun tak normal. Ini perlu kepada rawatan, ruqyah supaya tak benda ni melarat. Dia tidak berpanjangan. Ini boleh menyebabkan hubungan antara keluarga, pasangan suami isteri menjadi orang kata apa, tak elok lah. Tak baiklah dengan sebab keadaan begitu, tak harmoni. Yang ke-17, gelisah apabila mendengar orang baca Quran ataupun Al-Quran tu diperdengarkan, dia rasa gelisah. Dia tak suka dengar. Ataupun bila mana azan, dia pun tak suka. Tu kadang-kadang setengah tu. Bila TV azannya, dia tutup. Bila ada bacaan Quran, dia tutup. Makna kata dia tak suka dengar. Itu pun ada tanda gangguan jin jugalah tu. Itu ingat tu. Jadi sebab tu kena selalu baca Quran. InsyaAllah. Yang ke-18, suka melakukan tabiat yang buruk. Yang makna kata tabiat yang tak elok lah. Memang ni benda-benda syaitan ni. Tu Allah menyatakan dalam Quran, inna
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya hanya syaitan itu menyuruh kamu kepada perkara yang keji ataupun perbuatan buruk. Perkara buruk dan perbuatan keji, dosa. Ini benda dia. Kan? Sebab itu kalau kita benda ni bila kita buat jahatnya, makna itu suruhan dia. Suka. Kan? Tapi bila nak buat benda baiknya, berat. Malas dan sebagainya. Itu pun kena cek tu. Yang ke-19, bagi perempuan yang mengandung kerap gugur. Ini tak lekat lah. Sukar. Ataupun kadang-kadang setengah orang pun dia sukar untuk mendapat anak. Mandul dan sebagainya. Ini pun kadang-kadang ada bentuk gangguan di situ. Ini bendanya. Yang ke-20, gagal untuk melakukan hubungan kelamin antara pasangan suami dan isteri. Ini pun ia juga. Ini pun antara benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada setengah tu bila dah kahwin lama dah, tapi tak dapat untuk mengadakan hubungan antara suami dan isteri. Ini benda yang tidak normal. Yang ke-21, darah haid keluar lebih 15 hari. Maknanya tak berhenti-henti. Itu ya juga. Ada setengah tu pula, ada juga kadang-kadang sebaliknya. Langsung tak keluar-keluar. Lambat. Ataupun datang tu lambat. Datang haid tu lambat. Yang ke-22, batuk yang berpanjangan. Batuk, makan ubat pun macam tu lah. Batuk yang berpanjangan ni tak normal lah. Kalau batuk tu iyalah, kadang-kadang setengah orang dia sakit juga. Tapi batuknya tidaklah begitu lama. Batuk yang berpanjangan. Yang ke-23, selalu ditindih ketika tidur. Ni ada kena tindih. Bila tidurnya ditindih oleh, maknanya jin yang tindih tu. Dia memang bukan nampak pun. Tapi ditindih. Masa tu, dan bila orang kena tindih ni, dia tak boleh nak cakap apa. Dia tak boleh. Dia tak boleh nak buat apa. Tapi dia pada masa itulah dia kena baca ayat kursi dalam hati dia, lawan, ataupun baca 3 kul, antara yang boleh kita amalkan lah, kita baca ketika mana ditindih tadi. Kemudian yang ke-24, kerap mendengar bisikan. Mendengar bisikan-bisikan jahat. Bisik. Sampai ke tahap ada setengah tu mendengar bisikan supaya mencela Tuhan. Bahkan sampai tahap nak bunuh diri dan seumpamanya. Ini benda-benda yang memang ada di kalangan masyarakat kita yang berlaku begitu. Kemudian yang ke-25, melihat kelibat. Maknanya kata sama ada di rumah ataupun di luar lah. Macam ada orang melihat dia. Tapi sekali imbas lah. Itu pun dia juga. Macam dia, ada orang memerhati. Dia rasa macam ada yang memerhatikan dia. Yang ke-26, melihat jelmaan-jelmaan jin. Melihat lembaga-lembaga ke. Dan ia merupakan sesuatu yang bukan keistimewaan. Setengah orang dia kata kalau dia dapat lihat jelmaan jin ni satu benda yang istimewa. Tak. Dia bukan satu keistimewaan. Itu satu bentuk gangguan. Tak normal tu. Sebab maknanya jin tu menampakkan diri dia kepada orang yang diganggu. Orang yang normal dia tak nampak. Kita boleh merasai kewujudan dia. Maknanya bila kita rasa meremang, rasa naik bulu roma tu kan, start semena-mena. Bukanlah kata bila kita duk tengok cerita-cerita hantu, kemudian cerita-cerita tentang hantu, kemudian kita balik rumah, kita rasa meremang. Itu psikologi. Itu memang, itu bukan dia. Tapi tiba-tiba naik bulu roma. Itu ya. Tapi kalau kita nampak jelmaan-jelmaan itu merupakan satu benda yang tidak normal. Itu bukan satu keistimewaan. Itu satu bentuk gangguan yang berlaku sebenarnya. Ini kita kena cegah. Kemudian ada juga yang ke-27, ada
kesan gigitan lebam pada badan. Nampak ada kesan lebam. Lebih-lebih lagi bila mana bangun daripada tidur. Tak semena-mena tengok badan dia demam. Di tangan dia ada lebam, di kaki dia ada lebam dan sebagainya. Itu juga sebenarnya gigitan dia ataupun tumbukan jin tu yang menyebabkan badan tu lebam-lebam tu. Ini punya juga. Yang ke-28, bunyi guli jatuh daripada siling ke ataupun duk main guli dekat siling rumah. Dengar malam-malam, itu maknanya gangguan di rumah. Itu pun memang dia mengganggu kita lah tu. Mendengar guli, padahal tak ada siapa pun. Tak ada siapa main guli 2-3 pagi. Ini dia. Dia memang operasi dia waktu malam, tengah malam tu. Dia nak ganggu kita nak tidur dan sebagainya. Dia nak menakutkan kita tu. Itu masalah tu. Kita pun je takut je kan. Sorang-sorang kan. Memang dah. Kita pun kadang-kadang takut hantu lebih daripada takut Tuhan lagi. Itu masalahnya. Pasal dididik daripada kecil, hantu. Itu yang takut sampai ke tua tu. Tapi Tuhan tak takut pun. Itu sebab dia buat benda yang dia langgar je. Tak kisah. Yang ke-29, bunyi perabot ditarik. Siling kan. Perabot tarik, macam ada orang nak pindah dan sebagainya. Ini pun dia juga ni. Memang ada. Biasanya rumah-rumah flat, kan? Rumah-rumah kondominium dan sebagainya, dia padahal ialah bukan siapa, kadang-kadang setengah tu dia ingat pun ada orang di atas rumah, rupanya orang tu bercuti. Tak ada siapa atas rumah tu. Tapi ada bunyi-bunyi atas rumah tu. Itu je tu. Itu memang berlaku. Dan yang ke-30, sering berlaku persisihan faham dalam keluarga dan pasangan suami isteri lah. Tak semena-mena nak gaduh dan sebagainya. Sebab ini memang kerja dia. Dalam Quran Allah menyatakan yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Yang ni mereka itu, syaitan-syaitan itu nak memisahkan seseorang dengan pasangan hidupnya, pasangannya. Tak kira lah antara suami isteri ke, bahkan kadang-kadang pergaduhan antara ibu dan anak, ayah dan anak dan sebagainya, yang tak normal, yang tak sepatutnya berlaku lah. Bukan kata persisian itu tidak berlaku, berlaku, tapi jangan sampai tahap sering berlaku. Selalu sangat. Benda yang kecil pun rasa sensitif dan sebagainya merupakan sesuatu yang kita tak maulah kan. Memang begitu, rasa kebencian yang sangat kemudiannya nak marahnya dan sebagainya, ini semua suatu benda yang tak sepatutnya lah. Dan bila ada tanda-tanda, ini antaranya lah, sebahagian besar lah tanda-tanda gangguan makhluk halus jin syaitan ni, kalau ada pada diri kita ataupun keluarga kita ataupun sahabat kita, maka jangan dibiarkan. Sebab takut nanti dia melarat. Maknanya sampai ke tahap dia sebati. Bila sebati itu yang sukar untuk nak diubati. Tapi kalau ia di peringkat awal, insya-Allah dia tak serius lagi. Tapi kalau benda ni dibiarkan begitu, maka lama-kelamaan dia akan menjadi suatu yang mudarat kepada orang yang diganggu. Bahkan gangguan tu pula kadang-kadang dia mengganggu kita. Yalah, dengan sebab dia sakit, kemudian dia marah, maka orang pun kena marah, orang pun nak kena tengok jaga dia dan sebagainya. Ini semua boleh menyebabkan gangguan tu bukan pada diri dia saja, bahkan gangguan tu juga kepada orang lain. Kadang-kadang setengah tu yang sampai tahu orang-orang yang sudah berlanjut usia, mengalami sakit, dia meracau, dia kacau orang, dia panggil orang tu, sekejap panggil anak dia tak boleh buat apa. Sekejap-sekejap minta itu, sekejap minta ini dan sebagainya. Ini satu benda yang tidak normal. Gangguan tu menyebabkan ganggu juga kepada orang lain. Jadi benda-benda macam ni kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seringlah kita berzikir, membaca Quran dan berdoa untuk kita mengatasi semua inilah. Semua ni kita kena minta perlindungan sebab syaitan ni memang tidak suka kepada keharmonian anak-anak Adam ni sebenarnya lah.
InsyaAllah mudah-mudahan itu antara yang dapat kita jelaskan pada sesi ruangan bicara kita pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi sesi perubatan Islam ini pada siri yang akan datang dengan tajuk-tajuk yang ada kaitan dengan perubatan Islam untuk kita dapat mengenali dan dapat untuk kita mencegah, dapat untuk kita menghindari daripada gangguan jin syaitan yang merupakan makhluk yang menjadi musuh kepada manusia sehinggalah berlakunya kiamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada bentuk gangguan-gangguan ini dan kita dapat sama-sama untuk membanyakkan zikirullah dan insya-Allah kita akan bicara lagi perkara-perkara yang sebegini supaya kita dapat mengenali dan dapat kita menjauhi daripada benda-benda yang tak kita suka lah. Benda-benda ni memang kita tak mahu pun, insyaAllah. Baik, cuma di akhir ini insyaAllah saya nak war-warkan kepada rakan-rakan semua, saudara dan saudari, bahawa dalam suasana kita mengalami wabak penyakit COVID-19 ini, so tentulah di sana ada mereka yang susah, yang memerlukan kepada bantuan dan sebagainya. Maka atas inisiatif iaitu NGO Shabab Care Malaysia, yang mana mereka juga memohon sumbangan dana daripada tuan-tuan dan perempuan sekalian untuk mereka menjadikan dana yang kita sumbangkan itu untuk keperluan makan, minum dan sebagainya untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan, insya-Allah. Di mana tuan-tuan dan perempuan boleh catat iaitu akaun Ashabab Resources, iaitu Maybank, akaun numbernya 50 56 562 40 5624056350063 kalau tak silap lah. Ataupun boleh rujuk kepada poster saya dalam post saya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita, mengangkat wabak penyakit COVID ni dengan segera, dapat kita hidup seperti biasa untuk kita bekerja dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bebas, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat kembali kepada kehidupan yang normal, dan mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang itu dulu pertemuan kita, bicara kita pada petang ini, petang Jumaat ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Sehingga itu dulu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.